Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah video kali ini Ustaz akan kongsikan tentang isi kandungan adab tahun 5. Kita akan melihat apakah yang akan kita pelajari di dalam setiap tajuk dalam mata pelajaran ini. Pertama sekali, objektif video ini adalah supaya murid-murid dapat menghafal tajuk-tajuk yang ada dalam mata pelajaran adab. Yang kedua, supaya murid-murid dapat mengetahui isi pelajaran dalam setiap tajuk. Dan yang terakhir sekali adalah supaya murid-murid dapat membanding isi pelajaran setiap tajuk. Membanding ini bermaksud murid-murid dapat menentukan apakah persamaan dan perbezaan yang ada dalam setiap tajuk. Okey. Perkara pertama yang perlu setiap murid lakukan pada kertas yang telah Ustaz berikan adalah menulis nama dan kelas di ruangan yang Ustaz tunjuk ini. Seterusnya, isikan tempat kosong di atas sekali ini dengan mata pelajaran adab, kerana kita akan membincangkan tentang mata pelajaran adab. Di dalam mata pelajaran adab terdapat 5 tajuk. Okey, untuk adab tahun 5 terdapat 5 tajuk. Pelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5. Pelajaran 1 ialah adab ketika bekerja. Dalam pelajaran 2, kita belajar tentang adab jual beli. Dalam pelajaran ketiga, belajar tentang adab ketika bermain. Dalam pelajaran keempat, kita belajar tentang adab dengan pemimpin. Dan dalam pelajaran kelima, kita belajar tentang adab bermesyuarat. Oleh itu, dalam adab tahun 5, terdapat 5 tajuk. Okey. Kalau murid-murid perhatikan, kotak-kotak yang ada dekat bawah setiap tajuk ini adalah isi pelajaran, ya, isi pelajaran dalam setiap tajuk. Oleh itu, kalau kotak ni besar panjang macam ni, maksudnya semua isi pelajaran di dalam kotak yang besar ni kita akan belajar dalam kelima-lima tajuk di atas. Contohnya, yang pertama pengertian. Kita akan belajar tentang pengertian bekerja. Kita belajar tentang pengertian jual beli. Kita akan belajar tentang pengertian bermain. Kita akan belajar tentang pengertian ataupun maksud pemimpin. Dan kita akan belajar tentang pengertian bermesyuarat. Pengertian ni apa? Pengertian ini adalah maksud. Bekerja tu, kalau kita kata bekerja, apakah maksud bekerja? Kalau kita kata bermain, apakah maksud bermain? Itu adalah pengertian. Yang kedua, dalam setiap tajuk ni, 5 tajuk ini, kita akan belajar tentang adab dia. Contohnya, adab ketika bekerja tu, apakah perbuatan baik semasa bekerja? Kalau dalam adab dengan pemimpin, apakah perbuatan baik yang akan kita buat dengan pemimpin tu? Kalau ketika mesyuarat, apakah adab-adab ataupun perbuatan baik yang kita buat semasa bermesyuarat? Seterusnya, dalam setiap tajuk ni juga, kita akan belajar tentang hikmah. Hikmah ni apa hikmah? Hikmah ini adalah kesan baik ataupun perkara baik yang akan kita dapat apabila kita beradab. Itu adalah kesan baik. Dan yang terakhir sekali, dalam setiap tajuk ni, dalam kelima-lima tajuk ini, kita juga akan belajar tentang kesan buruk. Sekiranya kita tak beradab semasa jual beli, apakah kesan buruk dia? Sekiranya kita tidak beradab semasa bermain, apakah kesan buruknya? Okey. Jadi kelima-lima tajuk ni
Semuanya kita akan belajar tentang 4 perkara ini. Okey, dalam setiap tajuk tu akan ada tajuk-tajuk kecil ni. 4 tajuk kecil ni ada dalam semua tajuk ini. Okey. Seterusnya, kita tengok satu persatu. Okey, tajuk yang pertama dulu iaitu adab ketika bekerja. Seterusnya dalam adab ketika bekerja ni kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Okey, pekerjaan ni ada jenis-jenis dia. Kita akan belajar dalam kelas nanti. Okey, seterusnya kita juga belajar tentang kepentingan adab bekerja. Sebab apa kita kena beradab semasa bekerja? Tu maksud dia. Yang terakhir sekali adalah cara meningkatkan prestasi kerja. Prestasi ini maksudnya pencapaian. Okay? Macam mana kita nak bagi kerja kita itu lagi bagus, lebih baik. Okay, itu maksud dia cara-cara meningkatkan prestasi kerja. Dalam tajuk pertama ni kita belajar yang ni sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 perkara ni kita belajar dalam pelajaran 1. Dalam pelajaran 2 pula, kita belajar 4 perkara ini dan juga yang kelimanya apa? Ciri barangan jual beli dalam Islam. Okey, barang yang kita nak jual dalam jual beli tu mesti ada ciri-ciri dia. Macam manakah ciri-ciri barang tu kita akan belajar dalam kelas. Okey. Seterusnya yang terakhir dalam tajuk kedua ni kita belajar tentang perkara yang perlu dihindari. Perkara yang perlu dielakkan semasa jual beli. Semasa kita nak membeli ataupun kita nak menjual, apakah perkara yang tak boleh kita buat? Tu kita akan belajar yang tu. Dan dalam tajuk yang ketiga, kita belajar 4 perkara di atas ni dan juga larangan ketika bermain. Okey. Larangan ketika bermain tu maksudnya apa? Maksudnya perkara yang kita tak boleh buat semasa kita bermain. Okey, kita akan belajar benda tu. Pelajaran 4, kita akan belajar tentang 4 perkara ini. Seterusnya kita akan belajar tentang cara hargai pemimpin. Okey, pemimpin ni ia telah banyak melakukan jasa kepada kita. Macam mana kita nak balas balik ataupun macam mana kita nak menghargai dia. Okey, kita akan belajar benda tu. Seterusnya yang terakhir dalam pelajaran 4 kita akan belajar tentang peringkat pemimpin. Okey, ada peringkat pemimpin di peringkat negara, ada pemimpin di peringkat masyarakat, ada pemimpin yang peringkat dalam rumah kita, mak ayah ke. Okey, itu adalah peringkat-peringkat pemimpin. Dan pelajaran terakhir adab bermesyuarat ni kita belajar 4 perkara ini dan juga kebaikan beradab semasa mesyuarat. Semasa dalam mesyuarat tu kalau kita beradab, apakah kebaikan yang akan kita dapat? Okey. Sekarang murid-murid perlu menyalin kembali apa yang telah Ustaz kongsikan ini di dalam kertas yang telah Ustaz berikan. Okey, tujuan kita mengetahui tajuk dan isi pelajaran ni adalah supaya murid-murid sekiranya tidak dapat hadir ke kelas kafa ataupun sebagainya, murid-murid tidak akan tertinggal ataupun ketinggalan dalam pelajaran. Sekurang-kurangnya murid-murid dah tahu apakah yang akan kita pelajari dalam kelas. Okey. Untuk adab tahun 5, kita dah selesai dah. InsyaAllah akan datang kita akan tengok pula tajuk-tajuk yang ada dalam mata pelajaran adab tahun 4 dan juga tahun 3. Sebab murid-murid kena tahu UPKK nanti ataupun peperiksaan dalaman sekolah nanti, soalan-soalan tu bukan adab tahun 5 sahaja. Okey, kalau UPKK tu dia akan masuk juga soalan-soalan daripada tahun 4 dan juga tahun 3. InsyaAllah
untuk video akan datang kita belajar tentang adab tahun 4 dan juga tahun 3. Jadi setakat tu saja video kali ini. Ustaz ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang dah menonton video ini. Okey, Ustaz ucapkan selamat bercuti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.